Okey, apa khabar semua? Penonton di rumah, penonton di studio, kita semua sekarang dalam Wuhai Bramboi. Hari ini saya nak bagi tahu anda, saya ada banyak benda yang menarik, tapi salah satu yang menarik, saya cerita pasal pandai. Anda tahu pandai? Pandai. Dulu-dulu, kalau orang tu dia pandai bertukang, tukang kayu kan, ataupun tukang besi Kak kita tak panggil tukang ya. Kita panggil pandai besi atau pandai kayu. Faham? Jadi bila orang tu terror buat keris, pandai besi lah tu. Kalau dia pandai bertukang buat rumah kayu, kita panggil pandai kayu. Ada bezanya bila sebut pasal pandai ni. Walaupun manusia ni pun pandai, tupai juga dapat nama. Pandai-pandai tupai melompat. Alah, ferah betul lah. Kan, apa salahnya? Tukarlah pandai-pandai manusia melompat, pandai-pandai Aziz melompat, pandai-pandai Rahmah meloncat. Tapi tupai juga yang dapat nama. Jadi saya tak puas hati tu. Jangan ke mana-mana. Anda semua pun saya suka di sini. Kita enjoy. Kita mesra ni. Oh, mesra Allah betul. Wah. Okay. Dan penonton di rumah, kita ada lebih menarik, lebih istimewa pada kali ini. Dan kalau anda nak tahu, tunggu selepas ini. Kita akan bersama dengan kawan saya, Jason Tan, Inovatif Teknologi. Sebentar nanti. Yeah! Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Malam ini sangat gembira. Jadi pada hari ini saya akan membangunkan banyak research telah dibuat belanja yang banyak untuk mengeluarkan banyak produk-produk ini dan yang akan berada di pasaran. Akan berada di pasaran tak tahu bila. Ini saya ingin memberitahu kepada anda adalah sejenis alat yang sangat canggih. Nama dia adalah peluru pepandai. Suka, saya suka. Peluru pepandai. Jangan jatuh nanti meletup. Inilah ciptaan terbaru saya. Ini saya cerangkan satu-satu apakah kegunaan peluru pepandai. Di sini ada antena, di sini ada headphone, di sini ada sejenis peluru juga. Ini peluru pepecik. Kerana dia kecil. Dan di sini adalah dia ada kalau dia tak meletup bunyi Sorry ya. Saya ada macam itu excited ke mulut punya dia kalau tak meletup, dia sendiri akan bunyi sini ada tulis bom. Senang. Baiklah, kita pergi kepada yang utama yang ada peluru ini. Dia mengambil masa 16 tahun untuk saya fikirkan bagaimana nama peluru ini. Peluru ini adalah sangat pandai. Pertama, kalau anda malas dan nak pergi perang, nak pergi tak suka musuh jahat lah, anda cakap dengan dia. Contoh ini macam, pakai dulu. Pakai dulu. Wah, what's up bro? Yo. Anda boleh jadi DJ. Tapi sebenar gunanya adalah untuk bagi tahu. Awal lepas ni pergi rumah Cikang, awak tembak di sana rumah dia kasih pecah. Nanti ini peluru pergi sendiri. Mengajar dia sendiri pergi. Kalau dia tak jumpa rumah Cikong, dia akan kontak balik atau kita boleh panggil dia patah balik. Patah balik nanti letup lagi tak kena. Dia patah balik. Banyak canggih ya. Lagi satu ini paling special punya saya cipta dia ada side mirror. Apa dia punya guna adalah bila kadang-kadang kasih trailer punya lagu sikit. Belakang ada musuh, pusing. Tembak. Ini ada antena. Antena ini tahu apa guna? Tahu ke apa guna? Samalah saya pun tak tahu.
Saya saja taruh juga. Saya pun taruh suka-suka punya. Jadi apakah gunanya pula ini? Sangat inovatif, sangat milenium ini design. Tahu apa guna ini? Ini adalah peluru pepecik. Peluru kecil. Rugi satu peluru harga dia dekat 200,000. Tembak tak kena rugi kan? Jadi kalau yang musuh yang tak berapa berbahaya, enemy yang tak berapa berbahaya, pegang sambil bawa ini. Kalau kata ada musuh yang dekat saja, tak jahal lah, sikit punya hal lah. Baling dia ini macam tak rugi peluru. Kena. Peluru dapat balik. Dapat peluru balik. Faham ke? Tak faham, saya apa peduli. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah ciptaan terbaru daripada saya, Jason Tan. Teknologi inovatif. Dan jangan lupa anda boleh lawat facebook.com, produk-produk terbaru yang telah saya cipta. Dapatkan di sana. Tapi jangan ke mana-mana. Selepas ini ada banyak lagi yang terbaik untuk anda semua. Di rumah dan di studio. Kita jumpa lepas ini. Kepada penonton di rumah tu lah. Jangan pergilah ke mana-mana dulu. Kenapa? Saya ada tetamu jemputan yang istimewa. Sangat menarik. Kawan lama tak jumpa kan. Tapi saya tak nak bagi tahu dulu. Saya bagi gambaran saja. Boleh Ingin ku pergi jauh darimu. Agar ku kenal erti rindu ini. Ingin aku menyelami jiwamu. Agar ku kenal dirimu. Terima kasih. Berlagu dalam irama dan syadu. Tapi mengapa hanya sementara api yang menyala padam tiba-tiba. Terkenang kembali lagu cinta lama. Sudah kan? Terima kasih. Tuan-tuan dan puan, sila duduk Hatan. Terima kasih. Tepukan untuk Hatan. Jadi pada hari ini saya ada tetamu istimewa. Juga kawan saya dulu. Aku macam ni lah. Jadi Hatan makin kacak, makin handsome, baguslah ya. Tapi ada pakai cermin mata sikit lah. Kenapa Hatan pakai cermin mata? Dulu tak pakai. Tak nampak. Tak nampak perempuan ke apa? Perempuan tu nampak lah. Dia sekarang single, biasalah. Nampaklah. Perempuan nampak. Nampak bagus rupalah. Saya mata saya pun saya tak ada cermin pun. Aku pun minyak rambut ni. Alah, buka lah rambut. Hatan sekarang seorang bapa yang solo. Wah, Hatan Bapa tunggal. Betul ya? Jadi Hatan, bagaimana anda menguruskan ni? Awak menguruskan hidup awak bersendirian. Lepas tu, ialah tentang rumah tangga awak sendiri sekarang. Anak dan sebagainya, keluarga. Saya nak tahu juga, penonton nak tahu. Itulah dia. Macam mana tu rutin hariannya agak-agak lah? Pada tahun pertama, tahun kedua ada difficulty sikit lah. Okey. Tapi setelah use dah biasa, sebenda tu dah jadi biasalah. Gosok baju sekolah, masakan, itu dah biasa. Semua buat sendiri, Baiklah, Hatan. Dengar cerita, awak ni sibuk dengan perniagaan. Walaupun sejak jadi bapa tunggal, sibuk menguruskan rumah tangga. Tapi dalam itu, urusan perniagaan pun boleh tahan juga. Apa yang awak niagakan? Ada macam-macam yang saya cubalah. Yang macam album terbaru, under saya punya production, Adam Event, Adam Shop. Okey. Lepas tu saya ada produk Oxygen Water.
Dan saya macam-macam lagi lah yang saya cuba. Yang bolehlah kan. Ya, baiklah Atan, cerita pasal keluarga, cerita pasal urusan awak, tapi saya nak cerita pasal yang terbaru tentang album. Ada dengan cerita meletup katanya album Atan yang baru. Apa tajuknya, biskut apa ke? Biskut. Umpan. Album tu tajuk dia Indrawala. Cuma yang kita rilis tu single Cinta Pertama tu, yang tengah hit tu kan, Cinta Pertama. Album tu belum rilis lagi. Album tu hanya akan rilis dalam atau bulan 1, pasal dia tidak akan dijual di kedai. Dia akan terdapat ada album saya tu di dalam kosmetik saya. Kosmetik saya tu nama dia Adam. Adam. Nama anak saya lah. Wah, nama anaknya Adam. Adam atau Adam? Kita Sebutannya? panggil Adam lah. Okeylah, disekalikanlah tu. Wah, punya orang putih katanya. Ni saya dengar ni, awak sekarang bukan main hebat. Awak gemar melabur sana, melabur sini, invest sana, invest sini. Wah, saya pun berminat. Tapi apa cerita tu dalam akhbar cerita akhirnya awak macam terpedaya. Ni saya nak tahulah apa masalah sebenarnya benda tu. Di sini saya ingin berkongsi pendapat lah. Okey. So sebenarnya untuk mencari rezeki yang lebih, mencari kekayaan dunia ni tak ada jalan pintas lah. So siapa yang terlibat sebab skim sebab kaya ni sebenarnya benda tu nonsense lah, mengarut lah. So saya pernah terkena kan. Jadi benda ni tak payah cuba-cuba lah. So, pasal benda tu sebenarnya memang tak ada jalan pintas. Indah kabar dari rupa lah. Indah kabar dari rupa. Kita kena kerja, kita kena kerja kuat, baru ada rezeki yang kuat lah. Sekarang ni Atan, mana pergi budak-budak FRU ni sekarang? Dulu kau bukan kau band kau FRU. FRU dah banyak sukses lah, dah banyak sukses. Dan kalau pemain keyboard dia dah meninggal. Memang kena meninggal. Yang lain ada, lain semua dah sukses lah hidup. Masih lagi dah macam kau lah, sukses lah. Tak ada dan tak sukses dah, dan sukses. Okey, jadi masih aktif lah juga secara main saya sendiri. Masih aktif, tapi banyak terlibat dalam production lah. Satu lagi Atan, yang penting tu betul ke ada mulut-mulut mereka yang katalah kononnya Atan ni sombong. Saya lihat awak sendiri, awak okey, awak tak sombong. Awak lama tak jumpa pun, bila jumpa kita boleh bersembang, tepuk tampar, awak belanja saya makan, saya tak pernah belanja awak makan kan. Awak tak sombong, saya tahu kan. Tapi mulut orang ni kadang-kadang apa? Dia cakap, Atan tu sombong ke? Atan tu sombong lah, Atan sombong. Sebenarnya memang Atan sombong ke apa ni? Saya pun entahlah, kadang-kadang aku tertekan bila orang tanya aku benda tu. Tak ada, saya punya penampilan saya tak macam serius kan. So kita takkanlah tiba-tiba macam nak hai senyum nak gila ke apa tak. Kau pandang kau tak pandang. Saya baik kau kejut aku, nasib baik. Nasib baik kau kejut aku, sama macam seorang Rahim Azali. Baiklah. Jadi apa tadi jawapannya? Dan penampilan saya memang begini. Lahirnya memang begini. So kita macam tak adalah macam kita nak tergege, nak senyum tak tahu orang. Tapi kalau orang tak kenal, maka tak cinta lah. Okey. Itulah dia Atan. Dia tak sombong dengan anda. Mungkin ada prasangka tak bagus. Tak bagus prasangka orang Atan kan? Tapi kalau orang nak cakap apa pun itu hak dia orang. Saya tak ada hak nak stop dia cakap apa. Do I concern? Benda ni semua suka hati lah. Kan? Betul. Jadi Atan ni sebenarnya baik orangnya. Saya kenal dia. Saya rekomen anda, penonton di rumah, jangan cakap perkara yang tak benar tentang seorang. Tak bagus Tan. Okey, penonton di rumah, jangan ke mana-mana. Ada satu istimewa. Saya ada tetamu yang istimewa juga Tan. Dia berkaitan dengan urusan-urusan di atas sana. Angkacawan. Bukan. Bukan. Dia lebih kurang angkacawan. Angkat cawan. Bukan angkacawan. Jumpa dalam Buhat Berambut sebentar nanti. Pakcik! Kaya! Okey, kita jumpa lagi. Bagus. Anda semua sihat-sihat, gembira, happy. Bagus. Perjalanan darah laju ya. Bila kita gembira, dan akhirnya kita akan dapat darah. Ya, darah yang laju, bukan darah tinggi. Baiklah, Atan. Saya janjikan tadi kita ada seorang tetamu istimewa yang berkaitan dengan keadaan di atas sana. Saya jemput tetamu kita. Dipersilakan. Ini dia. Silakan.
Itu dia. Hebat orangnya, kacak juga. Okey, rambut pun sama tipis-tipis gitu. Okey. Encik Khairul. Saya difahamkan awak seorang petugas, bukan angkasawan, Tan. dia punya kejayaan yang jarang-jarang orang lain lakukan. Beliau seorang pengawal lalu lintas udara. Oh, penting tu. Penting. Ya. Apa khabar Cik Khairul? Alhamdulillah baiklah. Cik Khairul Amali Jadi Cik Khairul ni gementar ke? Pasal selalu buat keadaan trafik lalu lintas di udara ada rasa gementar bila berada di darat. Sebelum ni tak ada rasa gementar lah. Bila tengok muka Din ni rasa suspend Gementar, dia gementar. Awak kendalikan keadaan trafik di udara yang bagaimana? Saya tak faham kejayaan tu. Saya tak faham. Tak faham. Ceritalah tentang kejayaan awak. Kerja saya ni kita macam trafik, polis trafik lah. Tapi polis trafik ni di darat. Tapi kita kawal trafik di udara. Tapi di darat ni kita ada traffic light, kita ada sempang, kita ada jalan. Kalau kita buat salah ada compound. Tapi di udara tu tak ada traffic light. Kapal terbang tak boleh berhenti. Jadi awak dekat rumah sama keadaan? Awak selalu kontrol apa-apa tak? Macam mesti nak masak lebih, cukup. Anak-anak bising, boleh tak malangkan bising lagi? Ikut giliran. Atau terbawa-bawa tak kerjaya awak dekat di sana tu dengan di rumah? Ada jugalah sikit-sikit. Contohnya? Contohnya macam masa lah. Masa ya? Masa menepati masa tu penting. Oh, disiplin lah. Disiplin. Membabitkan disiplin katanya. Wah, disiplin. Macam Atan sendiri. Atan dia menguruskan sendiri tentang hidup dia sejak dia bersendirian ni. Macam Cik Khairul ada keluarga dan sebagainya. Dan yang penting sekali bertugas sebagai seorang pengawal laluan udara ya, trafik udara. Terbang nak turun tu. Ya. Ini di bawah DCA ya? Jabatan Penerbangan Awam lah. Oh, ataupun dalam bahasa Inggeris, Development of People go to school and buy bus. Bukan? Dalam bahasa Inggeris, Department of Civil Aviation. Oh, nak cakap tu lah tadi. Jadi, kerjaya tu saya rasa menarik dan mungkin apa syarat-syarat dia agaknya. Kalau kita nak jadi seorang petugas demikian, apa syarat-syarat dia? Sebenarnya kita ambil beberapa level lah, beberapa peringkat. Sama ada kemasukan melalui SPM, atau diploma, atau ijazah lah. Tapi yang penting handsome lah. Wah, handsome. Tan, kita boleh minta kerja. Kita minta kerja tu, Tan. Tapi kau tak dapat kot. Kau tak berapa handsome. Aku jadi tu. Boleh. Saya nak tanya satu soalan lagi penting. Tapi sebelum tu tanya Hatan lah kan. Hatan, sebelum awak nak jadi penyanyi, awak terlibat dalam industri ni, mungkin ada cita-cita asal selepas sekolah dulu, mungkin nak jadi sesuatu, mungkin jadi peti ais ke apa ke? Ramai nak tahu mungkin Hatan nak jadi pilot ke, peguam ke kan? Kita tak tahu. Memang dari kecil nak jadi pemuzik. Ada dan kisah? businessman. Ada kisah. Awak sendiri Cik Khairul. Awak sendiri mungkin ada cita-cita lain sebelum beralih kepada cita-cita ni. Agaknya mungkin dulu nak jadi apa? Nak jadi macam pengacara lah. Ganti Dame Ramboy. Mungkin satu soalan yang penting saya nak tanya agak-agaknya sepanjang Cik Khairul bekerja sebagai seorang petugas kawalan laluan trafik udara ni, peristiwa yang agak pernah menyentuh hati ataupun keadaan yang paling cemas berlaku ketika dalam bertugas. Jadi kita akan bersambung pada minggu hadapan. Tidak ada cerita. Sebenarnya macam dekat Malaysia ni lah. Jabatan Penerbangan Awam ni kita macam orang kata regulate lah. Kita regulate kapal terbang punya dengan pilot, dengan apa orang kata trafik udara. Jaranglah kita dapat apa keadaan-keadaan kecemasan ni. Tapi walau macam mana pun adalah sikit-sikit perkara-perkara kecemasan ni. Tapi kalau kecemasan ni biasanya kita akan orang kata buat sehabis baiklah untuk menolong juruterbang ni. Adakah bidang ni selalu on call ataupun ketika berada di rumah di mana-mana tiba-tiba dapat panggilan kecemasan? Adakah you kena bergegas sana ataupun hanya ketika berada di menara trafik? Dia kalau kita kerja tu memang kita ada roster shift.
Kalau kita tak kerja tu, sebulan sekali tu kita panggil off standby lah. Okey. On call lah dipanggil. Terima kasih datang. Saya suka dan saya hargai kehadiran anda, Encik Hairul. Hatan, anda pun saya lama tak jumpa. Saya suka awak. Saya pun suka awak. Saya suka awak. Saya suka awak. Saya suka awak juga. Baiklah penonton-penonton di rumah. Kita jumpa lagi dalam Wahai Beramboi. Pakcik! Tahukah anda, kangaroo adalah binatang yang pertama menggunakan beg. Kenapa? Pada perutnya terdapat kendul seumpama beg. Jadi dari situlah puncanya teknologi pembuatan beg. Namun bagaimanapun, manusia tidak pernah lagi menggunakan kulit kangaroo untuk dijadikan sebarang beg. Hanya semata-mata untuk menghargai dan menghormati tentang sejarah dan teknologi pembuatan beg. Itu dia.